ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini di waktu duha dapat kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar kalau tak dengar begitu saya kena depan sikit. Tak apa. Nampak ni saya bawa mic kecil. Saya ada mic kecil. Man salaka tariqan yaltamus fihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Barang siapa yang mencari jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Jadi dalam Islam tuan-tuan, siapa yang belajar tuan-tuan, jalan dia untuk ke syurga ni lebih mudah. Tak apa. Jazakallah. Dan dalam Islam tuan-tuan kita ada jihad, dan kata para ulama ditegakkan jihad ilmu dulu baru jihad pedang. Maksudnya nak berjuang tuan-tuan, basically mesti ada ilmu. Dan hari ini tuan-tuan kita membahaskan satu perkara yang sangat penting dalam Islam, yang kita katakan foundation, basic. Dan saya diminta untuk menerangkan tentang kepentingan ilmu akidah. Dan hari ini tuan-tuan, apa yang berlaku kita lihat permasalahan hari ini tuan-tuan adalah masalah dalam akidah sebenarnya lebih dahsyat. Yang mana kita akan bincangkan apakah kepentingan ilmu akidah dan kelebihannya. Kalau kita perhatikan dalam Quran ada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam tuan-tuan, fa'lam, ketahuilah dengan ilmu. Bukan Allah tak sebut fa'rif. Fa'rif ni cuma tahu. Fa'lam ni tahu dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Bukhari tuan-tuan, daripada ayat Quran ni dia buat satu bab khusus. Dia kata al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu sebelum berkata-kata dan juga beramal. Sebelum kita nak bercakap, nak berdakwah, sebelum kita nak beramal, yang first kali mesti ada ilmu. Dan hari ni kita bincangkan satu perkara yang sangat penting, iaitu ilmu akidah. Mungkin kita orang panggil ilmu akidah ilmu tauhid, pun ada juga ilmu tauhid, usuluddin, dia ada banyak nama. Kalau tauhid ni dia merujukkan kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau usuluddin ni panggil apa? Usul agama. Basic agama mestilah akidah. Dan baru-baru ni kita banyak isu yang membincangkan tentang isu yang baru ni. Siapa yang ada sosial media, isu pasal lepat kan, yang baru ni kan, lepat, ilmu batin sebagainya. Sebab mereka mendakwa yang kita belajar ni semua zahir. Mereka ada ilmu batin. Jadi itu semua basic kepada akidah juga. Permasalahan dalam sudut akidah. Jadi kita akan bincangkan tentang kepentingan akidah, dan saya difahamkan para jemaah semua telah pun mengkhatamkan jilid 1. Dah khatam dah. Jadi kalau saya soal dalam ni boleh jawab lah kan. Sebab ni basic sangat. Saya tengok dalam ni kunci kalimah la ilaha illallah, ada kunci dia. Ya. Di jilid 1. Sebab tuan-tuan dah tak ada lagi, belum khatam lagi lah. Jadi dia basic sangat. Saya tengok tajuk dia tentang ayat kursi, semua ayat tentang akidah, tentang rukun iman. Dan saya akan bincangkan apa yang kami belajar di Madinah. Saya suka berkongsi pengalaman tuan-tuan. Sebab saya dulu dari sejak kecil minat ilmu akidah. Sebab saya percaya dengan ilmu akidah ni lah akan membawa seseorang tu ke level lebih tinggi. Para Nabi dan Rasul, sebab apa mereka hebat? Sebab mereka kenal Allah SWT. Hari ni kebanyakan orang belajar syariat tetapi akidah dia tak kuat. Dia sebenarnya ikut orang kan. Sebab kita yang pertama sekali rukun iman. Hatta syahadah pun yang pertama adalah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu basic. So saya sebelum ni saya banyak ikut kelas-kelas di tanah air kita. Dia banyak, rupanya kita di Malaysia ni banyak penekanan kepada akidah bersifat falsafah lah kan. Kalau tuan-tuan hari ni bincangkan Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tepi, tidak di belakang kan, tidak bertempat, dia dah macam tu. Dia dah katakan perbincangan akidah ni dah rigid. Dia tak mendatangkan kesan kepada tauhid. Sebab tu orang dia kalau sebut ilmu akidah ni mesti orang tak minat kan. Kalau tuan-tuan ajak gimana kelas akidah berbanding kelas sirah, kelas fiqh lebih banyak. Sebab akidah tuan-tuan hari ni telah dicemari ataupun telah bercampur dengan akidah falsafah. Sebagai contoh tuan-tuan, saya sebut Allah sayang kita tak? Sayang tak? Tapi hari ni sangat sayang kan. Lebih sayang daripada kita sayang pada orang lain. Itu sifat Rahman Allah SWT dengan sifat Ar-Rahim Allah SWT. Tapi hari ni tuan-tuan, orang tak cakap macam tu. Orang falsafah dia marah kita cakap macam tu. Dia kata kalau kau kata Allah sayang,
engkau kata Allah cinta, kau kata Allah ada perasaan. Nampak tak dia punya tahap falsafah dia tu? Faham tak yang saya nak sampaikan? Dia dah satu tahap memeningkan. Dia kata kita tak boleh kata Allah sayang. Kalau kita kata Allah sayang, kata Allah ada perasaan. Dia banyak main falsafah. Betul. Lepas tu contoh, Allah ada kuasa tak? Ada kuasa tak? Sangat berkuasa, maha berkuasa. Tuan-tuan ada kuasa tak? Ada kuasa. Kerajaan ada kuasa tak? Tapi nampak tak? Kalau nak gunakan term yang falsafah ni, orang akan pening lah. Tuhan ada kuasa, manusia ada kuasa. Jadi tak boleh pula menafikan. Jadi dia buat satu kaedah yang mana dia bina satu kaedah akidah ni bercanggah dengan akidah yang bercanggah dengan fitrah orang. Orang tak boleh nak, orang macam hari ni viral hari ni sebab kita baru kematian Abang Boceh kan yang terkenal kan. Dia kata Allah sayang kita, Allah sayang kita. Jadi orang-orang falsafah marah. Kau kata Allah sayang mana boleh? Sebab nanti Allah ada perasaan. Nabi nampak dia macam main falsafah. Sedangkan akidah ni benda yang mudah. Akidah ni buat orang lagi dekat dengan agama, bukan buat lagi jauh. Sebab tu tuan-tuan, saya waktu kecil suka belajar ilmu akidah, tapi saya tak dapat kepuasan. Saya banyak rupanya kita belajar akidah yang bersifat falsafah. Lepas tu saya belajar di pondok-pondok apa semua, Risalah Tauhid, kitab Jawharah Tauhid, dan Sunusi di Malaysia pun kita belajar kitab akidah berfalsafah. Saya tak dapat satu kepuasan sebab saya ini bukan akidah ni, benda yang very simple. Nabi tak ada nak cerita benda-benda yang complicated, tidak di atas, tidak di tepi, tidak di belakang. Ini semua perbahasan falsafah. Lepas tu saya pun minta belajar di luar negara, sebab kita tahu mungkin luar negara dia ada pendekatan berbeza. Dan saya bila pergi Madinah, saya minta masuk kuliah akidah. Dan bila saya di sana tuan-tuan, saya belajar benda yang tak sama dengan kat sini. Akidah di sana tuan-tuan very simple. Dan 90% kalau tuan-tuan pergi ke kelas-kelas di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dia tak ada kelas lain, dia ada kelas akidah je. Maksudnya kelas akidah dia menekankan perkara-perkara basic tentang agama, tentang bahaya syirik, tentang bahaya khurafat. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, saya suka tentang akidah, kita dari sudut syariat kita kuat, nama undang-undang sebagainya kan, dengan zakat. Tetapi dari sudut akidah banyak. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Langkawi, sampai pergi Langkawi, tuan-tuan naik ke kabel car kat atas tu, orang akan banyak buat hajat, dia akan gantung mangga lock, tulis nama masing-masing. Buat tu orang Melayu lah, tulis jodoh sama kan. Lepas tu ketip kat atas tu. Jadi ini kan melibatkan akidah. Banyak lagi tuan-tuan, kalau contoh di Melaka ada perigi hang tuah. Apa ramai yang pergi. Apa ramai yang pergi ke kuburan-kuburan kan. Orang kalau pergi kubur dia akan berdoa di kubur kan. Itu termasuk dalam akidah. Dia berdoa untuk orang mati tak apa, ni berdoa minta kat kuburan. Kan hari ni berlaku kalau tuan-tuan na'udzubillah lah, jangan jumpa bomoh kan. Itu dalam akidah juga, bab bomoh pun bab akidah juga. Jumpa bomoh, bomoh akan kata kamu kena pergi kubur sepulan, buat hajat, sembelih je. Dia tak suruh kita doa, dia suruh sembelihan. Sembelihan di kuburan pun termasuk dalam bab akidah, dibincangkan. Dan saya ringkaskan tuan-tuan, kita di sana kita belajar 8 semester. Sebab saya sebenarnya kalau ada whiteboard, saya suka saya dapat tuan-tuan dapat gambaran akidah tu macam mana. Tak apalah, saya ceritalah tuan-tuan, sebab akidah ni pun benda gaib kan. Tuan-tuan beriman tu kena bayang. Tak apa, saya dalam contoh mudah je. Kita tuan-tuan orang pelik kan. Kita ada macam kita di sini, kalau fakulti akidah tu tak ada, dia bercampur syariah semua bercampur kan. Dia pecah jabatan. Kita kat sana akidah tu satu fakulti, syariah tu satu fakulti, hadis satu fakulti, kemudian bahasa satu fakulti. Ada 5 fakulti. Maksudnya dia belajar lebih detail. Orang terkejut, kau pergi Madinah belajar 4 tahun belajar akidah je. Sedangkan kalau 4 tahun kat sini belajar macam-macam. Tapi seronok sebab dia belajar detail. Saya kongsi tuan-tuan. Dia ada 4 tahun, 8 semester, bagaimana para masyaikh menyusun ilmu akidah. Ini antara kitab yang itu ini dalam bentuk pengajian universiti lah. Kalau bentuk ni dalam bentuk penyusunan kitab. Tarikh Tadwin fi Usuluddin. Bagaimana tarikh ni sejarah lah ulama menyusun ilmu akidah. Ilmu akidah tuan-tuan sebenarnya zaman dulu ulama dah buat. Sebab macam saya kata, dia perkara yang paling penting. Dan kemudian timbulnya banyak syubhat-syubhat macam falsafah tadi. Tak ada pula kita jumpa dengan orang kata Allah tu wujud ke tak wujud. Sebab benda tu fitrah. Hari ni orang yang berakidah falsafah, mereka kata wujudnya akidah falsafah ni sebab nak lawan orang etis. Sedangkan kalau orang etis, dakwah yang sebenarnya adalah dakwah dengan Quran. Sebab dia orang memang tolak Quran. Sebab dakwah falsafah ni dia mengkedepankan akal.
berbanding dengan wahyu. Dalam Islam kita terbalik. Kita wahyu dulu baru akal. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar akidah falsafah, kebanyakan akidah falsafah dia akan sebut dalil akal dulu, kemudian baru bawah tu baru dalil nas, Quran, hadis. Macam mana? Tak betul lah. Tapi tu yang kita belajar. Itu liberal tu, itu liberal plural, itu pemikiran dalam Islam. Itu kita kat universiti kita tajuk lain, kita tak masuk akidah, itu kita masuk adian dan mazhab pemikiran. Adian ni agama-agama lain, dan mazhab pemikiran ni macam plural, sekular. Itu subjek khas. Ini subjek akidah dia kita belajar 8 semester, tak termasuk yang tu. Sebab tu akidah saya kata 4 tahun dalam universiti. Bagaimana dia pecahkan subjek akidah satu, subjek yang plural, liberal tu satu bahagian. Itu aliran pemikiran dalam Islam. Orang liberal dia orang Islam, sekular orang Islam, kan apa lagi? Itu yang terbentuk komunis orang Islam. Tapi dia ada aliran pemikiran. Okay. Jadi saya nak kongsikan yang apa 8 semester tu yang kita belajar sebelum saya masuk tentang kebenaran akidah. Untuk semester 1, semester 2 tuan-tuan, kami di sana kita belajar tentang mengenal perkara-perkara yang membatalkan Islam, perkara syirik. Syirik saja kita belajar setahun. Sem 1, Sem 2. Saya nanti kalau saya boleh bagi dia punya muqarrar mufti lah, muqarrar mufti. Sem 1, Sem 2 kita belajar mengenal perkara-perkara syirik. Macam kita kat sini macam orang mengundi nasib. Bila nampak kucing hitam lalu, apa dia kata? Hari ni kita jangan keluar rumah lah. Dia ada juga, ada yang lebih detail. Kata kalau kucing tu ke kanan, maksudnya hari ni boleh keluar. Tapi kalau kucing tu ke kiri, tak boleh lah, malang. Itu ada kepercayaan. Orang-orang kita pun ada juga, kan? Zaman dulu ada juga yang mereka tuan-tuan, contoh di Masjid Nabawi, kalau tuan tahu sejarah lebih detail, mereka buat kubah hijau, kubah tu ada bumbung, dengan harapan bila musim kemarau dia buka tingkap tu akan turunnya hujan. Itu melibatkan akidah ke tak? Kan? Itu melibatkan akidah. Jadi kita Sem 1, Sem 2 kita belajar tentang perkara-perkara syirik. Macam mana nak kenal perkara syirik? Sebab orang kalau dia tak belajar benda syirik, dia akan terlibat. Macam jumpa bomoh. Hari ni ramai orang hari ni yang banyak, hari ni kan banyak orang sakit. Kan, bila banyak orang sakit, dia ada option. Yang pertama nak cari siapa? Macam pertama doktor ke bomoh. Orang kita biasa yang pertama bomoh lah, sebab dia nak settle, tak nak pergi medik dan sebagainya. Betul. Saya banyak kawan-kawan yang sakit, kesian sebab orang dipermainkan oleh syaitan dan juga jin. Jin ni memang dia suka menyesatkan manusia, dan benda yang paling dia suka akidah lah. Dia ada jin ni, dia jenis tuan solat. Tu kaedah dia nak melalaikan, tapi dia tak bagi tuan belajar. Kata kau pergi semayang. Tapi kalau kelas kau tak pergi. Sedangkan kelas tu beza ahli ibadah dengan ahli ilmu. Syaitan lebih takut kalau ahli ilmu tu terbangun. Tu beza tuan-tuan. Syaitan permainan dipanggil talbisu iblis, belitan iblis. Macam jin, dia paling suka orang pergi berubat dengan bomoh dan sebagainya. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita pergi jumpa bomoh, ni Sem 1, Sem 2 ya. Kita pergi jumpa bomoh, jumpa saja tak percaya tuan-tuan. Pergi tanya je, inquiry, tak percaya. Dalam hadis mengatakan Allah tak terima amalan selama 40 hari. Itu dalam akidah. Jadi orang yang tak tahu ilmu akidah, sayanglah. Dia ingat dia pergi tanya tu tak ada apa-apa. Rupanya tanya saja, dalam hadis mengatakan Allah tak terima amalan selama 40 hari. Itu tanya. Kalau dia pergi tanya dan percaya, jadi apa? Tuan-tuan pun tahulah jawapan dia, syirik. Ini semua kita belajar dalam Sem 1, Sem 2. Banyak lagi tuan-tuan dengan bintang. Orang dulu dia percaya pada bintang. Kan, pakai sistem bintang. Bila dia tengok ni, ni musim macam kita lah bulan Safar. Kan ada setengah orang Melayu, terutama orang Jawa kan, bila bulan Safar ni dia akan mandi di laut kan, untuk buang perkara-perkara sial. Rupanya ada lagi yang orang Melayu kita buat. Dia kalau orang Melayu Jawa ni banyak dekat Banting, belah Kelang kan. Rupanya ada lagi yang segelintir, walaupun benda ni dah tak nampak, tapi ada lagi yang masih percaya bahawa bulan Safar adalah bulan sial. Dia akan mandi ke laut dan buanglah. Kononnya membuang perkara. So benda ni antara perkara-perkara yang berkait rapat dengan perkara akidah. Bayangkan 2 tahun tu saja kita belajar kitab dan nama dia Fathul Majid yang membicarakan tentang perkara-perkara syirik saja. Kenal perkara-perkara syirik. Dan ulama kata tuan-tuan, hari ni orang Islam pada hari ni lebih parah pada orang zaman dulu, orang Arab zaman dulu. Orang Arab, saya bagi contoh tuan-tuan. Orang Arab zaman dahulu, contohnya ayah Nabi SAW. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah kan? Islam ke tak Islam? Tak tahu kan? Orang Arab zaman dahulu tuan-tuan, mereka sembah Allah SWT. Pada masa yang sama mereka menyekutukan Allah SWT. Mereka kata, ya kami ada Allah. Nampak nama orang pun, nama tu anak dia pun Abdullah kan. Apa ramai
orang ke Mekah menamakan anak mereka Abdullah. Tetapi tuan-tuan, hamba Allah, menamakan anak mereka hamba Allah, tetapi mereka buat perkara syirik yang mana mereka ada sesembahan selain pada Allah SWT. Mereka sembah Allah tapi ada sembahan yang lain, seperti berhala-berhala Lata, Uzza, sampai di Mekah dia beritahu ada 360 berhala di keliling Kaabah. Waktu pembukaan kota Mekah, Nabi hancurkan semua. Maksudnya orang Arab dia sembah Allah SWT, tetapi mereka buat perkara syirik. Sebagai contoh hari ni, agama Yahudi, agama Kristian, mereka sembah Allah tak? Sembah tak? Dia sembah Allah, tetapi mereka ada sekutu. Mereka sembah, saya biasa bagi 3 formula lah ni kalau nak mudah ingat. Pertama Allah, yang kedua Jesus apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang sembah tak? Dia orang sembah. Yang ketiga Holy Spirit. Holy Spirit siapa? Siapa? Bukan. Holy Spirit, Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Jibril. So, diorang Allah tu Tuhan. Nabi Isa tu dianggap anak Tuhan. Jibril ni apa pula kaitan? Jibril ni adalah malaikat. Mereka dalam Kristian boleh berdoa pada malaikat. Maksudnya mereka mensyirikkan Allah SWT dalam tauhid ibadah. Mereka bukan saja boleh berdoa pada Allah, mereka boleh berdoa pada malaikat. Kita hari ni tuan-tuan, dalam Islam boleh tak tuan-tuan lepas solat doa pada malaikat? Tak boleh. Nampak tak bagaimana bersih setiap agama tu, dia tetap ada Tuhan, tetapi dia ada sesembahan selain Allah SWT. Begitu yang berlaku di Mekah. Dia sembah Allah, tapi dia ada berhala-berhala yang lain. Dan kalau tuan-tuan kaji dari Quran, mereka kata kami tak sembah berhala ni. Ni dalam kitab SEM 1, SEM 2. Tuan-tuan kata akidah hari ni lebih rosak dari akidah zaman dulu. Bila Nabi SAW bawa dakwah tauhid la ilaha illallah, orang Arab faham. Orang Arab tak nak ucap. Sebab mereka kata kalau kami kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maksudnya tak bolehlah sembah yang lain. Tetapi hari ni orang kita sebut la ilaha illallah banyak kali pun, 100 kali pun tetap tak faham. Sebab dia tak faham maksud la ilaha illallah tu. Dia masih bagi kebomoh. Maksudnya bila dah sebut la ilah, nafi dan isbat, dalam jilid 1 tuan belajar, kita menafikan tidak ada sembahan dan kita menetapkan, mengisbatkan hanya Allah SWT sembahan. Maksudnya dah menolak segala sesembahan yang lain. Orang zaman dulu tuan-tuan, mereka tak kata berhala-berhala Tuhan, mereka kata berhala adalah tawasul, wasilah antara kami dengan Tuhan. Dia kata kami ni nak pergi dengan Tuhan direct tak boleh, kita kena ada kabel. Dan kabel ni orang soleh. Berhala-berhala tuan-tuan yang ada kat Kaabah tu bukan berhala orang jahat, ada orang soleh. Saya bagi contoh nama satu je lah, sebab banyak sangat 360. Contoh nama Lata. Ada dua lah takrifan. Satu kata Lat ni, pertama Allah kan muzakkar kan, dari sumber bahasa Arab. Jadi kalau Lat ni muannas, dia pasangan pula untuk Allah. Itu takrifan yang pertama. Takrifan yang kedua, dia kata bahawa Lat ni nama orang soleh zaman dulu. Yang mana orang ni dia akan pergi, orang-orang kita kan akan pergi buat umrah juga haji. Jadi si Lat ni dia adalah orang soleh yang suka menjamu tetamu. Dia tahu jemaah umrah dan haji, dia suka masak satu tepung suik, nama dia dalam bahasa Arab. Yang hari ni kalau saya nak terjemah Melayu mungkin cekodok lah, lebih kurang lah. Tapi lain lah sebab kita makan tak sama kan, tapi nak nampak gambaran. Jadi Lat ni dia suka buat tepung suik. Jadi jemaah datang, dia bagi makan. Orang baik, orang soleh. Dan lama kelamaan si Lat ni pun meninggal. Dia orang kata, si Lat ni dah meninggal lah, jom kita buat patung ingatkan jasa dia. Jadi tujuan asal patung ni adalah untuk mengingat jasa silat. Tetapi macam saya kata, ini adalah permainan syaitan. Lama kelamaan datang beberapa generasi, dan kita pun tahu kadang-kadang generasi kita akan datang ni dia lebih jahil daripada orang dia tak belajar sebagainya. Jadi syaitan berjaya menghasut mereka, dan akhirnya mereka kata, kita tak sembah patung ni, kita cuma berdoa. Sebab ni orang soleh, kita ni tak baik macam Lat. Dosa kita banyak kan. Jadi ini permainan syaitan tuan-tuan. Ini yang berlaku pada hari ni. Macam Jibril, orang Kristian buat syirik sebab doa ada Jibril. Dia kata kami tak hebat, tapi Jibril kan ketua malaikat, kan hebat. Siapa kita dengan Jibril? Siapa hebat lagi? Dia guna kaedah-kaedah macam tu. Akhirnya itu pengantar kepada kesyirikan. Sampai dalam bab SEM 1, SEM 2 ni, antara bab macam orang Islam hari ni, antara perkara yang berlaku menjadikan, antara sebab berlakunya perkara-perkara syirik adalah menjadi berwasilah dengan kuburan orang soleh yang masih hidup, orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Itu antara yang terjatuh hari ni. Berapa ramai orang Islam hari ni yang pergi kuburan-kuburan orang soleh yang berdoa di sana? Ramai. Paling dekat Nabi SAW. Apa ramai yang pergi Mekah Madinah, yang beratur depan kubah nak hijau tu, yang berdoa minta kepada Nabi SAW. Berdoa, Nabi dah wafat. Jadi banyak orang tergelincir dalam perkara-perkara
sebegitu. Banyak kuburan-kuburan orang soleh contoh di Malaysia kan, makam Tuan Tulis sebagainya, makam Tuan Syed sebagainya. Ada yang kat Pulau Melaka yang kena naik bot. Itu ramai yang pergi seberang sana. Ada yang diorang menghadap kubah Nabi. Kubah Nabi, tapi dia doa pada Allah. Tapi menghadap kan menghadap kiblat kan. Itu tak ada masalah. Tapi benda tu perlu perincian. Dia macam ni tuan-tuan, dalam jabatan agama, dalam kita sebagai qadi, sebagai hakim, kita tak hukum apa yang dalam hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke kubur, sebenarnya doa mana-mana tak ada masalah. Tuan-tuan berdoa mana-mana tak ada masalah. Tetapi sebagai penguat kuasa kan, agama contohnya, dia nampak tuan-tuan berdoa kat kuburan, angkat tangan. Sebab orang tak ukur dalam hati. Orang ukur apa yang tuan-tuan buat. Ini nampak tak dia punya perbezaan di situ. Itu antara syubhat lah kan. Tapi benda tu ulama' dah menjawab. Ya. Sebab orang akan judge apa yang nampak. Tapi contoh dekat jabatan agama ni pun pandai. Dia pun takkan mudah-mudah nak tuduh orang tu buat syirik sebagainya. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan pergi Madinah kan, ni contoh ni kubur syuhada Uhud lah. Perkuburan syuhada Uhud. Syuhada Uhud ni orang-orang soleh lah, orang yang syahid. Mereka punya ranking ni nombor 3 selepas Nabi dan Rasul. Nombor 1 Nabi dan Rasul. Yang tu ranking nombor 2 As-Siddiqin, Asy-Syuhada, Was-Shalihin, orang nombor 3. Dia memang hebat dan masuk syurga. Jadi tuan-tuan, kiblat depan. Kita ambil contoh mudah, kiblat depan. Tuan-tuan kalau berdoa, menghadap sini ke menghadap depan? Menghadap kiblat lah kan. Jadi kalau orang yang berdoa kat sini, jadi masalah tak menghadap kiblat? Sebab dia still menghadap kubur dan menghadap kiblat. So jabatan agama tak duduk depan ni. Jabatan agama di Madinah, dia duduk depan ni. Kenapa kamu nak berdoa menghadap kubur, kiblat kat sana? Jadi jabatan agama pun tahu. Faham tak? Jadi orang yang depan ni kemungkinan dia ada kemungkinan berdoa menghadap, berdoa minta kat kubur. Sebab jabatan agama dia tak boleh judge apa yang orang buat. Kalau betul kamu nak berdoa menghadap kiblat, kamu duduk belah sini. Jadi memang polis tak ada kat sini. Polis tak ada kat sini, tak ada kat sini, tak ada kat sini. Dia dekat sini je. Sebab kita boleh judge orang secara macam kita panggil tajam sasu kan. Kita tak boleh mengintip orang buat dosa sebagainya. Jadi kita berdasarkan zahir lah. Macam bulan puasa lah, Ramadan, orang tak puasa mana kita tahu. Tapi kalau dia makan kat restoran, nampak lah, kita hukum kat situ lah. Walaupun dia kata saya musafir kan, contoh saya musafir, kata saya nak makan kat restoran kan waktu bulan Ramadan. Tapi benda tu tak boleh lah. Tapi itu dalam bab penguasaan dan sebagainya. Itu pun dalam belajar dalam konsep akidah juga. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Jadi SEM 1, SEM 2 kita belajar benda-benda syirik je. Saya tak naklah detailkan. Okay. SEM 3, SEM 4, SEM 3 kita belajar perkara-perkara yang boleh menyebabkan kepada kesyirikan, mengantar kepada syirik. Contohnya berdoa kepada kuburan, macam saya kata tadi kan. Dia boleh membawa kepada syirik. Sembelih haiwan kan, sembelih haiwan dekat kubur. Kan? Boleh tak? Itu antara perkara yang boleh bawa kepada syirik. So SEM 3 ni kita belajar benda-benda yang boleh menyebabkan seorang tu jatuh dalam tekol Islam. Contohnya mengkafirkan orang. Dia nampak orang buat dosa sikit, dia kata kau kafir. Orang tu macam mana? So kita belajar dalam SEM 3 ni. Kalau kita kata orang kafir, kita sebenarnya jatuh kafir. Kalau tak ada hujah. Betul kan? Hari ni banyak orang-orang yang mengkafirkan seperti golongan Hizbut Tahrir kan. Yang saya ingat saya bulan lepas tu yang saya mengajar sini, lepas saya keluar tu ada orang jumpa saya. Orang Hizbut Tahrir, orang Hizbut Tahrir kan. Sebab kita dengan Hizbut Tahrir, Hizbut Tahrir kat Selangor ni, kita khutbah Jumaat memang minta berlindung dari Syiah dengan Hizbut Tahrir. Itu nak ada pemikiran. Dia ada office kan? Ada office. Dia Selangor banyak. Dia dekat Uniten, dia selalu buat seminar kat Uniten. Hizbut Tahrir. Dia macam kita. Pemikiran dia mengkafirkan orang. Dia macam kita. Bagi dia akidah nombor 1. Sama tak saya dengan dia? Sama. Tapi cara dia mengkafirkan orang. Bila kau tak bawa dakwah, bila kau tak belajar akidah, maka kau kafir lah. Kita tak adalah mengkafirkan orang. Faham? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar ni cuma akidah tau. Dalam Islam dia besar lagi. Dia panggil manhaj, metodologi. Boleh jadi akidah dia betul. Tapi dia ada pemikiran mengkafirkan orang. Dia akidah dia, kalau tanya dia Tuhan kat mana apa semua kan, sifat-sifat Allah, dia jawab betul. Sama macam dalam buku ni. Cuma dia ada satu je, dia mengkafirkan orang. Macam mana? Dia dalam Quran ada sebut, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ayat Quran ni sebab tu itu manhaj lah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka orang tu kafir. Itu formula. Tapi dalam Islam
tak sewenang-wenangnya, ini dalam SEM 3 lah, tak sewenang-wenangnya mengkafirkan orang. Jadi sebab itu kalau kita panggil hari ni golongan IS, kalau Malaysia nama dia Hizbut Tahrir lah. Dia brand ni macam-macam brand, tapi pemikiran ideologi tu sama. Dan orang-orang macam ni lah yang zaman dulu membunuh sahabat-sahabat Nabi. Tuan-tuan kaji sejarah sikit, buka sejarah, tengok Sayyidina Umar meninggal kena bunuh, tapi itu lain lah. Sayyidina Osman kena bunuh, Sayyidina Ali kena bunuh, dan banyak sahabat Ali banti kena bunuh. Dan orang yang membunuh tu bukan orang biasa. Tuan-tuan kaji, kita pun mengkaji biografi pembunuh. Ni pelik kan, orang buat, tak pernah orang buat, mengkaji biografi pembunuh. Orang yang membunuh ni tuan-tuan, dia bukan orang biasa, dia bukan orang awam. Macam kita bukan, dia label ustaz-ustaz. Yang bunuh ni adalah label ustaz, alim. Sayyidina Umar kata ni zaman ilmuwan. Saya bagi contoh banyak sangat, saya ambil satu je. Abdul Rahman bin Muljam. Abdul Rahman bin Muljam ini zaman Sayyidina Umar, masa Umar hidup, Umar kata inilah qori Quran yang paling hebat. Inilah tukang baca Quran yang paling hebat. Tetapi pada zaman Sayyidina Ali, dia pergi bunuh Sayyidina Ali. Dan waktu dia bunuh Sayyidina Ali tuan-tuan, dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan bagi dia jihad membunuh Sayyidina Ali, sebab bagi dia Sayyidina Ali kafir. Syiah dia kepada sahabat itu Khawarij, ini Khawarij. Dia mengkafirkan buat dosa besar. Kita tuan-tuan dalam Islam, saya bagi kuis lah. Buat dosa besar ni masuk syurga ke masuk neraka? Orang nak ending dia kan, natijah dia. Buat dosa besar ni masuk syurga ke masuk neraka? Direct jawab lah, stepek kan. Dia tak nak taubat. Dia tak nak taubat. Tak nak taubat. Masuk neraka? Apa? Nama Allah Ta'ala lah. Jadi ada dua jawapan lah ni. Satu masuk neraka terus, satu dengan rahmat. Itu yang berlaku hari ni tuan-tuan. Kita tuan-tuan dalam Islam, orang yang buat dosa besar ni, dalam Islam kita tidak jatuhkan kepada kafir, hukum dia kafir lah, tapi pelaku tu ada detail lah. Dalam orang buat dosa besar ni, jawapannya ada dua. Daripada satu lah, iaitu berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah seorang pelacur yang bagi minum anjing? Dia masuk mana? Syurga. Pernah dengar tak ahli ibadah ulama Bani Israel, ahli ibadah lah, ahli abid 1000 tahun ibadah masuk mana? Masuk neraka. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab SEM 3 ni mengatakan bahawa dalam bab takfir, bahawa seseorang tu masuk, orang berdosa besar ni, dia berada di atas kehendak Allah SWT. Kita tak boleh mengkafirkan, kita tak boleh kata dia masuk neraka. Dia berhak masuk neraka sebab dosa yang dia buat, tetapi dia juga berhak masuk syurga dengan sebab rahmat Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala cipta syurga 8, neraka 7, nak menunjukkan rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT. Jadi berbeza. Kita tidak mengkafirkan orang buat dosa besar. Hukum tu dosa besar, tapi nak mengkafirkan tu, macam orang minum arak, memang tu dosa besar, tapi nak kata dia kafir tu kena detail lah. Mungkin dia kena paksa, kalau tak minum mungkin orang tembak di belakang ke. Jadi ini contoh-contoh. Ini yang berlaku zaman dahulu. Banyak sahabat-sahabat Nabi dibunuh. Sayyidina Ali tak bunuh sebab dia buat apa? Antara sebab dia tak buat hudud. Sebab zaman Sayyidina Ali ada berlakunya polemik politik. Macam hari ni lah tuan-tuan, IS, Hizbut Tahrir, semua mengancam negara-negara Islam. Dia nak jatuhkan negara Islam. Sebab dia kata hari ni, kerajaan yang ada hari ni semua kafir. Mana ada negara yang buat hudud? Ada tak? Tak ada, Saudi je. So bagi mereka, negara lain semua kafir. Orang tu saya jumpa depan ni, baru lepas keluar maghrib, saya tutup ceramah pasal tentang kunci la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Lepas saya keluar tu, dia jumpa saya, borak lama. Saya pula nak jumpa orang, tak boleh borak lama lah. Dia kata, saya setuju dengan ustaz kata tentang kita kena bawa dakwah akidah semua. Lepas tu dia kata, ni semua tak Islam ni, kerajaan semua kafir. Sebab kerajaan mana bawa dakwah akidah? Hari ni tuan-tuan, dakwah akidah ni bukan senang nak bawa. Kalau kita bawa akidah, orang akan lawan. Tuan-tuan jumpa orang Cina dah cerita pasal akidah, diorang suka ke tak suka? Diorang tak suka. Sebab nanti diorang tak boleh sembah Tuhan mereka. Cuba tuan-tuan cerita pasal puasa, dia suka. Oh, saya pun suka puasa juga, puasa ni sihat. Akidah ni lah tuan-tuan intipati dakwah para Nabi dan juga Rasul. Orang dulu tuan-tuan bergaduh bukan sebab bergaduh sebab fiqah. Hari ni pun bergaduh sebab akidah. Pergaduhan di negara-negara Arab tuan-tuan, antara Yaman, Syria, siapa lagi, negara-negara Kuwait, Iraq, semua bergaduh semua antara Sunni dengan Syiah. Nampak tak? Bukan bergaduh sebab akidah. Kita 4 mazhab tak pernah bergaduh, tapi sebab akidah, ideologi. Jadi SEM 3 kita belajar, dan SEM 4 tuan-tuan, kita belajar tentang
nama-nama dan sifat Allah SWT. Kita perlukan 1 tahun untuk belajar nama-nama sifat-sifat Allah. Setahun, 2 sem. Nak tetapkan nama dan sifat Allah SWT. Ini yang kita, ni kalau detail lah. 1 jam tak apa. Kita tak, ini untuk orang yang ambil takhasus. Untuk orang ambil detail, dia kena tahulah. Memang masya-Allah. Kita kenal Allah SWT dengan lebih dalam. Macam saya pun baru tahu rupanya nama-nama yang 99 yang kita hafal tu tak tepat pun sebenarnya. Saya pun baru tahu. Dari sudut Quran hadis rupanya ada benda-benda luar. Tapi benda macam ni tuan-tuan, ilmu-ilmu macam ni dia bukannya kita perlu tahu semua. Kita setakat macam contoh malaikat lah. Kita tak perlu tahu secara detail tugas malaikat. Kita just tahu nama pun tak apa. Sebab malaikat ni banyak. Jadi cuma dalam kelas ni kita belajar detail lah dalam nusti. Jadi sem 4, sem 5 kita belajar tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Ni banyak lebih kepada kita juga tahu macam orang falsafah lah. Kita kan dalam Islam kan kita tahu nanti biasa kita bulan Ramadan kan, yang mana ada 1/3 akhir Ramadan, akhir Lailatul Qadar, bulan akhir kan, 10 malam yang terakhir kan Allah sebut Allah turun ke langit dunia kan. Dan kita pun tahu dalam antara waktu doa mustajab kan, dan doa mustajab adalah 1/3 malam. Allah tanya, mana hamba aku yang nak berdoa kepadaku, aku nak perkenankan. Jadi ini semua macam Allah turun ke dunia. Jadi orang yang belajar falsafah ni, dia tak boleh terima. Dia kata kalau Tuhan turun sekarang, nanti dekat belah bawah pula waktu bila? Dia pertikaikan macam tu. Sebab kita tuan-tuan, sifat-sifat Allah SWT kita tak boleh bayangkan. Sebab kita punya kudrat terlalu lemah dan terbatas. Kita hari ni pandang depan pun belakang dah tak nampak. Dan banyak kisah-kisah yang ada Nabi Musa AS pun pernah minta untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melihat Allah SWT, tapi apa yang berlaku? Bila Allah cuba menjelmakan diri, bukit-bukit yang batu ni pecah berkecai. Jadi kalau manusia ni apalah lagi. Kudrat kita tak mampu untuk melihat Allah SWT. Tetapi kita tahu bahawa Allah Ta'ala ni dapat dilihat. Allah Ta'ala dapat dilihat. Saya tak tahu Allah dia nanti di syurga Allah SWT. Tapi orang falsafah dia tambah. Allah tak, dia kata kat syurga memang boleh lihat Allah Ta'ala, tapi tanpa arah, tanpa tempat, tanpa. Jadi macam mana orang lihat tanpa arah, tanpa tempat? Memang dia orang punca ni dia niat dia baik. Dan ni dalam bab 4, bab 5. Niat mereka ahli falsafah ni baik. Niat mereka ni nak menyucikan Allah Ta'ala ni daripada sifat-sifat manusia. Tujuan dia baik, betul tak? Bagus tak? Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah yang kita belajar bahawa kita menetapkan sifat-sifat Allah SWT, tetapi sesuai dengan kehebatan Allah SWT. Betul tak? Allah melihat, kita melihat, tapi Allah maha melihat. Allah mendengar, maha mendengar, kita pun mendengar kan. Jadi sesuai dengan kehebatan Allah SWT. Jadi bila datangnya ayat-ayat bersifat nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, jadi kita terima. Kita pakai konsep Imam Malik, kata makna tu kita tahu, tetapi cara tu kita tak tahu. Kaifiat tu kita majhul. Dan bertanya tentang cara tu adalah bid'ah. Kata macam mana Allah melihat? Macam mana Allah turun? Sebab benda-benda nas ni dia dalam Quran dan hadis. Sahabat Nabi tak ada pula tanya. Dia kata kenapa Allah, macam mana Allah turun? Kan banyak tuan-tuan, kalau orang hari ni yang akidah falsafah, kalau dia baca tentang sem 5, sem 4, sem 5 ni memang dia panas. Sebab apa tuan-tuan? Kita membicarakan sifat-sifat Allah SWT, benda ni bukan direka, Nabi yang sampaikan. Kita cuma baca Quran, baca hadis. Dalam hadis bagi tahu, ya, bila neraka dah mampat, yang sifat ahli neraka, bila neraka dah mampat, Allah SWT akan pijak neraka bagi lagi mampat. Jadi orang belajar falsafah, kau kata Allah pijak, kan sama macam manusia. Dalam Quran Allah kata, sebab kita dalam Islam kita menetapkan, bila Allah mengatakan Allah menciptakan arash, fi sita ayam, Allah mencipta arash dan kemudian Allah bersemayam di atas arash. Dia orang kata, kau tak boleh kata Allah kat atas langit. Nanti kata Allah atas langit macam Allah ni bertempat. Jadi dia main falsafah macam tu. Sedangkan yang bagi tahu ni Allah SWT sendiri. Hak Allah SWT untuk ceritakan tentang perihal dia. Jadi ini semua dalam bab asma wa sifat. Banyak lagi tuan-tuan. Sampai satu kitab tu biasa orang kenal Ibnu Khuzaimah. Dia merupakan ulama hadis lah. Tetapi tuan-tuan, dia mengumpulkan, saya tahu kitab tu, dia mengumpulkan tebal macam ni nipis ya. Dia mengumpulkan tentang sifat-sifat Allah, bukan tentang nama. Ini sifat. Sebab kita belajar 2 sem kan. Nama 1 sem, sifat 1 sem. Jadi dia mengumpulkan sifat-sifat Allah SWT dalam satu kitab. Kitab hadis. Dia tak ada buat syarahan pun. Dia letak sifat Allah Ta'ala, hadis. Jadi orang kata, orang yang belajar falsafah ni, dia kata tu kitab syirik. Sebab dia cerita tentang Allah SWT.
Allah Ta'ala kata apa? Allah melihat dengan mata-mata kami. Dia kata kau tak boleh kata Allah ada mata. Jadi yang cerita ni bukan kita cerita, Allah yang cerita. Ni kau kata, macam kita katalah, kau ada tangan tak? Tangan kau sama tak dengan tangan monyet? Sama tak dengan tangan ikan? Sesuai dengan ciptaan masing-masing. Begitu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi ini melembatkan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang ke-6 ke-7 barulah kita belajar tentang rukun iman. Ya, pasal malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul dari akhirat, tentang syafaat, tentang alam kubur, tentang perigi haud, benda-benda baik. Jadi rukun iman yang 5 tu kita kan 6 kan. Nombor 1 tu dah bincang awal. Untuk SEM 6, SEM 7 tu kita belajar rukun iman yang nombor 2 sampai nombor 6. Qadar dengan qadar dan sebagainya. Ya. Dan SEM 8 penutup, barulah kita belajar perbezaan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah-akidah yang lain. Apa beza kita dengan akidah falsafah? Kita dalam kelas tak cerita pasal falsafah. Kita bagi yang basic dulu, benda yang wajib kita tahu. Tu SEM 8 tu barulah kita ceritakan apa perbezaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah-akidah yang lain, dengan Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Jadi itu kita dapat dah boleh different natijah. So kita alhamdulillah kita seronoklah belajar macam ni. Kita dah nampak gambaran, sebab dia akidah sangat simple. Macam tadi ada puan kata Syiah. Dari sini kita tahu apa beza akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah orang Syiah. Ada perbezaan dia. Mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu perkara yang sekarang, akan datang dia tak tahu. Itu Syiah punya tekok lah akidah. Sebab macam dia kata, dia tak sangka apa, Jibril tersalah bagi wahyu. Patutnya bagi wahyu dekat Sayyidina Ali, tetapi itu turun pula dekat Nabi Muhammad. Itu tekok. Saya Badiah ke ada satu konsep. Dia ada tekok dia macam tu. Macam Hizbut Tahrir tadi, dia tekok dalam masalah mengkafirkan orang. Dia sama macam kita, dia rukun iman dia sama, malaikat, kitab. Dia bab takfir pula. Dia tergelincir dalam bab takfir. Jadi itu antara yang kita belajar lah. Ada pun tentang agama-agama, itu subjek lain tapi dalam fakulti yang sama. Dalam pemikiran pun dalam subjek sama. Jadi itu di antara kita. Lepas tu kalau ada gambaran, nanti saya buat lah dia punya gambaran belajar cerita akidah. Sebab orang tuan-tuan, ya macam falsafah lah, kalau betul akidah falsafah ni bagus, pasti natijah dia bagus. Sebab orang tengok result kan. Orang belajar akidah ni tuan-tuan falsafah lah. Pengalaman saya, sebab saya minat belajar akidah tu, saya nampak kawan-kawan saya belajar akidah falsafah ni biasa dia pening sikit. Dia pening-pening. Memang pening tuan-tuan. Tengok perwatakan dia apa semua kan. Sebab betul kalau tuan-tuan belajar akidah yang falsafah ni, dia macam pening-pening sikit. Ada yang sampai yang dah pening sangat jadi macam lepat tu lah. Dia jelas macam mana Ustaz? Contoh yang jelas tadi. Contoh yang akidah falsafah ni, macam contohnya dia menafikan sifat-sifat Allah SWT. Macam kita kata Allah Maha Penyayang. So dia kata ini mudah, benda yang mudah lah. Dia kata kau tak boleh kata Allah sayang. Kalau Allah sayang, kan sifat manusia kan sayang juga. Jadi kau dah menyamakan manusia dengan Tuhan. Sedangkan kita tahu sifat sayang Allah tu berbeza dengan sifat manusia. Kita menetapkan sifat sayang tu tetapi sesuai dengan kehebatan Allah SWT. Tapi bagi mereka ni, dia hilangkan terus. Macam bila Allah Ta'ala cerita dalam Quran kan, Allah berada di atas langit, di atas arash kan. Dia kata kau tak boleh kata Allah atas arash. Jadi arash tu kosong, dia kata lah macam tu lah. Kau tak boleh kata Allah berarah. Kan kita tuan-tuan dalam Islam kita berdoa melihat berdoa, bila berdoa satu perkara dengan wajah Allah SWT, ya, kita berdoa dengan wajah Allah SWT, maksudnya kita kena berdoa dengan besar-besar. Contohnya berdoa dengan wajahmu ya Allah, kurniakan aku syurga Firdaus. Dengan wajahmu ya Allah, kurniakan aku syurga Firdaus. Dia mesti doa untuk besar-besar. Macam khutbah Jumaat, saya tengok dia untuk berdoa dengan wajah Allah SWT, dia minta benda yang tinggi-tinggi untuk sultan dan sebagainya. Dia feel kat situ lah. Dia memang diorang ni, dia ada yang jenis hardcore. Jenis hardcore tu dah macam geng lepak sebagainya tu, jenis dah memang dia apa-apa dia cari, memang dia cari akal dulu. Wahyu tu sesuai dengan akal dia. Sebab tu orang bersafah ni dia tidak boleh menerima hadis ahad. Dia tak boleh. Dan fitrah ni dia tidak bertentang dengan wahyu. Akal kita ni tidak bertentangan wahyu. Bahkan wahyu yang menyusun kita punya akal. Ya. Jadi macam tentang sifat-sifat Allah SWT tu memang benda tu benda ghaibiyat lah, kita kena beriman lah. Tentang memang tak boleh nak bayang. Ambil contoh mudah lah malaikat.
Malaikat pun kita tak boleh bayang malaikat ada berapa, ada puluh ribu sayap. Orang kalau seekor sayap kan, sepasang kan, boleh nampak lagi. Kalau 3 dah nampak pelik, 4, 5 ni beribu. So memang boleh jadi gila lah kalau kita membayangkan. Dan dorang ni niat dia memang, niat falsafah ni, akidah falsafah ni, dia niat dia memang baik. Dia tak nak samakan Allah dengan makhluk. Dia punya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun sama dengan Allah SWT. Dia memang tak nak bagi sama langsung. Tapi tak nak bagi sama tu sampai menghilangkan terus sifat Allah SWT. Dia kata Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di tepi, tidak di kanan, tidak di zahir, tidak batin. Sebenarnya hilang lah kan. Susahlah kita supaya memahami maksud tu. Tapi tuan-tuan boleh memahami akidah falsafah kalau tuan-tuan belajar yang ni dulu. Macam tuan-tuan dah belajar SEM 1 sampai SEM 7 tadi. Lepas tu pergilah lompat ke SEM 8 tu, dah nampak lah. Betul? Tak maksudnya kita nampak lah dia punya ni. Saya dulu tak faham apa yang saya belajar, walaupun saya belajar di UM, walaupun kita dapat A sekalipun akidah, tapi kita tak faham pun. Dan bila kita tanya dengan guru kita orang dalam kelas pun, dia kata belajar je lah, ni memang dia kata benda ni susah nak faham. Dia kata cikgu pensyarah sini pun tak faham kan, sampai dia buat pasal ibarat macam bila sifat pasal apa, sifat kita tentang zat Allah dengan sifat Allah Taala. Dia kata zat ni dalam pen ni, ink dia, sifat ni kat luar. Sampai dia terpaksa nak bagi orang faham, sampai buat kaedah-kaedah macam tu. Kita dekat sana tak ada pun Quran hadis. Sebab benda-benda ghaibiyat ni bukan kita boleh bayang pada akal. Dan last sekali saya nak tutup dengan kepentingan ilmu akidah. Cuma macam saya kata tadi, ilmu akidah ni ada yang detail, itu fardu kifayah lah. Yang kita tahu fardu ain, yang basic. Yang antaranya belajar akidah ni, antaranya penting belajar akidah sebab itu antara soalan kubur yang kita kena jawab. Dia alam kubur, kita tak ditanya tentang benda-benda lain. Kita tanya siapakah Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, apa agama kamu. Dia dalam 3 raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan kamu. Ni zikir yang kita kena buat setiap hari. Saya kalau tawaf saya suka baca zikir ni. Sebab dia menetapkan kita punya paksi akidah. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan agama Islam sebagai pegangan aku. Bi islami dina sebagai pegangan. Jadi ini takrifan, ini yang paling basic lah yang kita kena tahu. Sebab itu, tapi walaupun bagaimanapun tuan-tuan, walaupun kita hafal jawapan ni, tak bermaksud kita boleh jawab. Betul tuan-tuan, kita berjumpa kawan-kawan kita yang non-Muslim macam ni je. Kau nak tahu tak soalan bocor ni? Dah ada jawapan dah kan. Kau hafal ni je, nanti kau kat sana jawab lah. Elok kan. Tak boleh. Benda ni i'tiqad dalaman. I'tiqad dalaman. Jadi itu menunjukkan kepentingan ilmu akidah. Saya ringkaskanlah. Ilmu tauhid diperlukan di alam kubur. Yang kedua, akidah dengan amalan ibarat sebuah asas daripada sebuah bangunan. Tuan-tuan kalau tahu kita nak buat bangunan mesti ada basic kuat, foundation. Macam buat KLCC, berapa tahun dia buat KLCC tu, foundation? Ada orang KLCC sini 8 tahun kan? KLCC tu kan. Saya punya masjid depan rumah tak siap-siap ke dah berapa tahun. Foundation lama lah. Dia buat bangunan ni sekejap je. Sebab tu Nabi SAW bila hantar Muaz bin Jabal ke Yaman, Nabi kata benda yang pertama sekali kamu buat adalah akidah. Tuan-tuan pun kalau nak buat start usrah ke apa ke, start dengan akidah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sangat basic. Ada orang hari ni tuan-tuan, hampir ulama ibaratkan seperti sebatang pokok. Dia punya akar tu adalah akidah. Dia punya batang tu adalah syariat, kemudian buah-buah adalah akhlak. Akhlak ni cerminan kan. Jadi kalau orang tu, sebab tu hari ni banyak kita tengok artis-artis yang berhijrah kan, daripada tak pakai tudung, lepas tu tak pakai tudung balik. Kan banyak hari ni berlaku kan. Banyak benda ni, bukan artis saja, orang biasa pun banyak kan. Tapi sebab apa dia macam tu tuan-tuan? Sebab dia tak mula dengan akidah. Dia start dengan syariat. Dia terus sampai ikut solat. Solat kan sihat. Orang kafir suka solat. Dia kata pergerakan kita ni, sampai kalau tuan-tuan ada satu buku Universiti Melaya tu, UM dia keluarkan satu cetakan kajian solat dari sudut sains. Antara panel dia orang Cina yang tulis tu. Tapi dia tak solat lah, dia orang kafir kan. Nampak dia pun tahu. Puasa semua tahu. Orang India, orang Sikh semua puasa. Kan zakat. Saya rasa orang-orang non-Muslim lebih banyak zakat. Betul. Baru ni ada satu perbincangan dalam ustaz-ustaz.
ada orang non muslim nak infak sedekah untuk surau dan menderma masjid, kata apa hukum dia, boleh terima tak kan? Bincang orang non muslim nak menderma kat surau dan masjid, ini macam mana tu? Jadi sebab tu saya kata mesti dakwah akidah. Kalau dia hebat macam mana pun tapi dia tak Islam, tak menyelamatkan dia. Kita tak adalah bincang pula kan. So, tu soalan-soalan fiqh lah. Sebab dia tak bincang, boleh tak orang non muslim buat umrah haji, lagi pening. Betul? Kan ni ada bisa turis kan. Dia pun nak buat umrah. Yalah, umrah kan sihat. Dah masuk dah. Itu asal lain lah. Jadi ni dalam Quran, surah Al-Furqan, ni maksud dia, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan, haba'an mansura. Kalau kita buat satu amalan disebabkan satu syirik, maka amalan tu habis. Bila buat satu amalan, kita terbuat syirik, maka amalan tu start from zero. Dia kosong balik. Kita ampun amalan tu tak dapat juga. Tak, kita tak boleh, kita tak boleh refund, tak boleh. Tak boleh. Dia burn. Start. Dia benda syirik lah. Layah beton. Sebab dalam Quran sebut layah beton amal. Barang siapa buat syirik, layah beton amal, terbatal seluruh amalan. Dia start from zero balik. Sebab tu ulama bincang, mereka yang telah mengerjakan ibadah haji, bila buat syirik, dia kena repeat haji balik. Sebab tu kita SEM 1, SEM 2 kita buat syirik je. Kita nak partikular dalam benda-benda yang boleh menjumlah kita dalam kesyirikan. 2 semester kita kena alert benda-benda syirik. Sebab benda syirik ni halus. Kan dia kata kau pergilah sembelih dekat haiwan dekat kubur syekh tu. Bukan kau sembelih kat kuil. Kan naik niat tu macam tapi betul boleh mengantarkan kepada kesyirikan. Itu semua. Jadi akidah kena start sebab dia adalah foundation yang paling basic. Orang yang bagi nasihat macam tu pun syirik, Ustaz. Orang yang menyuruh, dia membawa kepada kesyirikan. Adalah sumbangan dia saham tu. Tapi macam saya kata tak bolehlah mengkafirkan dia. Nanti dah kata bab takfir tak boleh. Dia macam ni tuan-tuan, macam kita dengan orang Syiah ni contoh mudah lah. Tuan-tuan jumpa orang Syiah ke Hizbut Tahrir, tuan-tuan jangan pergi bunuh dia. Pergi kafirkan kau kafir kan, kau ni tak boleh. Dia punya pemikiran tu memang kafir. Tetapi individu tu dia tak jatuhkan hukuman. Mungkin dia terpaksa, mungkin dia jahil, mungkin tak tahu kan, jahil tak tahulah. Individu macam hari ni orang Syiah hari ni semua orang awam, dia orang pun tak tahu, dia orang turun temurun. Kita kat sini Malaysia barunya ada interview, ada golongan yang kita panggil golongan Ahmadiyah, Qadiani. Itu kan difatwakan sesat. Ramai orang Melayu kita dia kata dalam Temu Ramah tu dah 100,000 lebih. Dan yang 1,000 tu dia dah bukan ayah dia, atuk dia. Atuk anak dah cucu dah. So sekarang ni label cucu semua. Dan dia orang macam kita pakai kopiah, ada janggut. Dia percaya ada nabi lain selepas Nabi Muhammad. Yang bernama Ahmadi, itulah Ahmadi. Sebab tu kita panggil gelaran Ahmadi. Dan Selangor dia gelaran Ahmadi ataupun Qadiani. Qadiani kampung si Ahmad tu lah. Ahmad tu orang India. Dia macam orang Melayu, ada orang ikut Nabi India pula. Jadi dia kata Al-Quran tu betul, cuma ada yang latest update. Yang Ahmadi itulah. Qadian daripada India. Al-Quran tu kan daripada Allah. Tak maksud dah ada. Dia kata lepas tu Allah hantar satu nabi lagi, Nabi Ahmad. Lepas Nabi Muhammad tu ada Nabi Ahmad. Daripada Qadian, daripada India. Jadi dia yang update. Jadi dia orang ucap sama macam kita syahadah, cuma dia ada tambahan. Macam Syiah lah, dia tambahan. Dia percaya Nabi Muhammad apa semua, tapi dia tambahan Ali sebagai imam. So tu dalam bab akidah lah. Tu basic. Tapi nak kata kat Malaysia ni ada lah. Kan ada yang Rasul Melayu, Nabi Kahar apa semua tu. Kita tuan-tuan, kita tak pelik orang-orang macam tu. Kita pelik orang yang ikut tuan-tuan. Jemaah yang mengikut tu yang kita pelik. Dia kata lepasan azhar dan sebagainya kan. Jadi kita pelik orang yang mengikut. Yang seterusnya yang ketiga, dakwah, inilah dakwah para nabi. Penting ni kalau orang yang nak buat dakwah, nak dapat pahala yang besar, ganjaran yang besar Allah SWT. Jadi dia kena ikut metod dakwah ni, dakwah yang Nabi bawa lah. Nabi dan Rasul tuan-tuan, mereka bukan bawa dakwah syariat. Mereka bawa dakwah intipati akidah. Sebab syariat berbeza. Syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa AS zaman dulu dengan syariat sekarang berbeza. Kita zaman sekarang kita boleh solat di mana-mana. Zaman dulu, syariat zaman dahulu mereka hanya boleh solat di tempat rumah ibadah. Sebab tu orang Yahudi dia berebut Baitul Maqdis, Temple of Solomon tu. Sebab mereka hanya boleh beribadah di tempat-tempat tertentu. Orang Islam kita boleh sembahyang kat rumah. Boleh sembahyang dekat depan tepi jalan. Tapi orang yang agama-agama Samawi dulu, yang betul lah, mereka hanya boleh solat di
di tempat yang dikhaskan. Itu berbeza. Banyaklah syariat zaman dulu. Orang zaman dulu kalau taubat, kita kalau taubat macam mana? Diorang bunuh diri. Faqtulu anfusahum. Zaman Nabi Musa AS, siapa yang taubat bunuh diri. Kita hari ni tak. Jadi syariat memang berbeza. Orang dulu solat lama, kita ni solat 5 waktu. Kan? Jadi berbeza syariat. Tetapi akidah, intipati dakwah yang dibawa adalah sama. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kena tahulah bahawa dakwah akidah ni, tuan-tuan, kalau dakwah pun dengan anak-anak, dengan family, dengan kawan-kawan pun cerita pasal akidah. Dia solat tu kemudian penting akidah. Sebab ada hari ni yang solat dia pun kepercayaan etikot dia tak betul lagi. Kan? Dia masih percaya walaupun dia solat, dia masih lagi jumpa bomoh. Dia masih lagi percaya kepada bintang, kepada perkara-perkara sial. Jadi kita kena bantu dia. Ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nahl, ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus setiap rasul, ya, untuk umat untuk menyerukan sembah Allah dan jauhilah tagut. Anibudullah wajtanibu tagut. Ya. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ini dia punya mission, ya, misi dia, ya. Allah Taala mengutuskan setiap nabi dan rasul ni bawa perkara ni, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ya, taugutnya adalah sembah-sembah selain Allah Taala, syirik, khurafat sebagainya. Ya. Yang keempat seterusnya, bahaya tidak memahami tauhid. Kita tahu banyak orang yang tak faham tauhid ni, dia boleh membawa kepada perkara syirik lah, boleh terjerumus. Dan itulah permainan syaitan. Sebab kita tahu bahawa dosa syirik ni dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Dalam hadis menyebutkan bahawa kalau kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa sebesar gunung. Dosa banyak dosa besar gunung. Ada orang zaman dulu, tuan-tuan, ada orang Islam ni hobi dia bunuh orang. Nama dia Hajjaj As-Saqafi. Banyak sahabat-sahabat dia bunuh. Hobi suka bunuh. Tapi orang Islam lah. Tapi saya nak cerita pasal tentang dosa ni. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu datang dengan dosa sebesar gunung, Allah SWT kata, aku boleh ampunkan. Aku boleh ampunkan. Tetapi kalau kamu datang tanpa ada dosa, kecuali dosa syirik, maka aku takkan ampunkan. Ia mengatakan dosa syirik ni dosa nombor satu. Nombor satu, memang dia tak ada kompromi. Sebab tu kita kena berhati-hati dari perkara syirik. Tuan-tuan pun boleh kalau buka bincang dalam ni, rasa ada bincang bab syirik. Dalam ni pun mungkin jilid 2 kot. Ni ada syirik. Tapi dia tak last sekali. Bahaya syirik, sejarah syirik, mensucikan orang soleh puncak amalan syirik. Yang saya kata tadi kan, antara sebab orang berlaku syirik ni sebab mengangkat orang soleh secara berlebihan. Boleh Yahud wa Nasra, orang soleh pada zaman Nabi Nuh tu, berhala-berhala pada zaman Nabi Nuh tu semua orang soleh. Ya, jadi menyucikan orang soleh puncak amalan pada syirik. Bagaimana dia ceritalah tentang dosa-dosa syirik. Yang seterusnya, tuan-tuan, adalah perhatian ulama salaf terhadap ilmu akidah. Ada orang ingat ilmu akidah ni tak disusun. Dia kata ilmu akidah ni ulama tak berat. Kalau tuan-tuan buka antara kitab Fiqh Akbar. Fiqh Akbar ni fiqh akbar. Biasa apa faham fiqh akbar ni? Fiqh lah kan. Solat kan. Rupanya fiqh akbar tu adalah kitab akidah. Satu ada seorang ulama ni nama dia Al-Ajuri, dia buat kitab nama dia Asy-Syariah. Tajuk kitab tu syariat. Cerita pasal apa tuan? Pasal akidah. Ulama zaman dulu, tuan-tuan, walaupun buka kitab syariat tapi mula tentang akidah. Ulama sangat merhatikan. Ini antara buktinya lah. Ulama ini dia tentang sejarah ni, dia cerita je nama-nama kitab. Dia tak cerita pasal kitab tu, dia cerita pasal kitab-kitab yang ulama buat untuk menerangkan tentang akidah. Tentang akidah. Kalau kita baca surah Fatihah pun semua pasal akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang nama sifat Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin tentang pujian Allah SWT. Kemudian iyyaka na'budu itu tauhid ibadah. Kita hanya boleh sembah pada Allah Taala. Minta tolong pun hanya pada Allah. Itu semua akidah. Semua berdasarkan Al-Quran. Jadi ulama salaf sangat mengambil berat tentang masalah akidah. Macam saya kata 90% pengajian di Masjid Nabawi dan Masjid Haram pasal akidah. Tetapi berbeza di Malaysia. Maaf kata, saya pun lihat, kalau kita tengok jadual pun ilmu akidah ni ada, tapi biasa itulah paling orang tak datang lah, tak ramai. Mungkin cara dia gunakan akidah falsafah, orang datang pening, dapat belajar tu pening-pening ramai kan. Mungkin sebab macam tu lah. Betul, sedangkan akidah ni benda mudah, simple, benda simple. Dan kita dekat Mekah Madinah ada repeat benda yang sama je. Kita mungkin apa, Syekh tukarlah kitab lain, nasihat akidah je kan. Tapi kata tak, akidah ni sangat penting, benda yang sangat basic. Macam kau solat pun semua tu, itu dia akan mengikut. Sebab bila akidah dia kuat, pokok tu boleh pergi mana. Dia berhijrah macam mana pun,
dia akan kuat. Tapi kalau kita ajar solat, zakat dan puasa, itu yang jadi tak kuat. Dan akhlak ni pun akan terhasil. InsyaAllah saya buka sekiranya tuan-tuan ada dah 50 minit, sekiranya tuan-tuan ada persoalan ataupun perkongsian. Mana yang sekarang kita cerita tentang kitab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah, dia ada Asy'ariyah Imam Abu Hasan Asy'ari dengan Al-Maturidiyah. Dia sebenarnya Dua tu berbeza kan? ada tu berbeza. Cuma Imam Abu Hasan Asy'ari ni pengaruh dia kuat. Dan dia berkongsi usul yang samalah. Biasa orang hafal semua ni, Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamu bi nafsi wahdaniyah wasinasyian qudrah iradah kan, kemudian salam muqadiran sampai 20 sifat tu. Itu semua dia buat kaedah. So 20 sifat wajib, kemudian 20 sifat mustahil dan satu sifat harus. Allah berkehendak, Allah boleh berkehendak apa yang dia nak, Allah tak nak berkehendak apa yang dia tak nak. Dia macam tu lah. Maksudnya Allah berkehendak atas segala sesuatu lah. Kalau Allah nak buat, dia boleh jadi. Kalau Allah tak nak, dia tak jadi. So tu sifat harus bagi Allah SWT kan. Dia guna konsep macam tu. Allah wujud, Allah qidam, kekal, berlawan dengan fana. Itu bagi saya tuan-tuan, mungkin benda ni benda yang isu sensitif. Sebab majoriti umat Islam hari ni dia claim diri dia Asy'ariyah, tapi bila tahu dia suruh cerita pasal sifat 20 pun dia tak boleh detail kan. Mungkin dia tak hafal pun kalau betul dia Asy'ariyah kan. Sebenarnya itu kata-katakan pendekatan lah. Sebab orang Malaysia kita ni dah lama belajar benda tu. Sebab tu saya terus terang tu, dari kecil saya pun hafal. Pasti semua kita dari sekolah kecil kan. Mana sekolah pun balik semula nak belajar tu. Tapi macam saya katalah, kita mungkin kita guna metod. Mungkin metod tu okey, tapi natijah dia orang jadi apa? Kenapa hari ni orang yang belajar sifat 20 dia masih boleh pergi jumpa bomoh? Sebab perbincangan tu akidah tu jumpa pasal sifat je. Kenapa tak banyak benda saya akidah banyak. Bukan nama sifat semata. Itu baru sifat, belum macam nama lagi. Itu yang 20 tu sifat saja. Tak termasuk nama. Nama lebih banyak. Nama lebih banyak dari sifat. Jadi benda tu pertama saya tak detail lah. Sebab tu saya kata saya cari lagi. Saya tak puas hati apa yang saya belajar kitab tauhid, jarh tauhid. Tak puas hati kenapa akidah ni tak simple. Ni ke Nabi? Kita pakai logik lah. Takkan Nabi jumpa dengan sahabat-sahabat ajar benda ni. Allah wujud tak wujud kan. Benda-benda fitrah. Macam kita tak nak, kalau boleh tak naklah bergaduh dengan orang yang akidah Asy'ariyah semua dengan Maturidiyah kan. Sebab benda ni diorang dah belajar lama kan. Kita just top up lah. Kita panggil upgrade ilmu lah. Tuan-tuan bila tuan-tuan belajar, tuan-tuan sini boleh nampak. Betul tak? Tuan-tuan bila dah belajar, tuan-tuan kalau tak kisah, tuan-tuan pergi dulu. Belajar akidah yang Asy'ariyah tu, pergi. Lepas tu belajar akidah yang salafus soleh punya, yang Quran hadis, pergi. Mana yang tuan-tuan lebih suka? Boleh bezakan. Tuan-tuan boleh bezakan, boleh nampak. Cuma kita sebagai orang yang nak menjaga masa, kita tak nak buat benda-benda yang sibuk, benda pergi falsafah, bazir masa. Kan? Tapi ada orang macam kita lah, handphone. Tuan-tuan beli handphone. Tuan cerita ke saya handphone apa yang paling bagus. Tak ada tuan-tuan nak pergi beli handphone Samsung satu, Nokia satu. Buat tu compare kan take time. Tapi bila tuan-tuan buat macam tu, tuan-tuan lebih nampak lah. Kita hari ni kita bagi benda yang betul-betul lah. Asy'ariyah ni kalau kita bagi detail Imam Abu Hasan Asy'ari tu pun dia dah kembali kepada mazhab salaf. Akhir dia hayat dia kembali. Dia buat maqal Islamiyin dengan ada kitab lain, Al-Ibanah, yang mengatakan dia bertaubat daripada mazhab falsafah tu. Tetapi pengikut kepada Abu Hasan Asy'ari kata tak, guru kami tak ada pun. Bahkan dia pengikut dia kata guru dia tak buat pun kitab tu. Sebab guru dia waktu tu Imam Abu Hasan Asy'ari turun daripada khutbah. Kan imam-imam dulu bagi khutbah. Dia turun, dia kata aku melepaskan fahaman aku ni seperti mana aku melepaskan jubah yang aku pakai ni. Dia akan pakai jubah sarung, dia tanggalkan. Tu antara banyak Imam Juwaini, antara yang berakidah falsafah, dia kata waktu dia wafat tu dia meninggal Sahih Bukhari atas dada dia. Dia meninggal Sahih Bukhari atas dada dia sebab orang ni dia tak pakai kitab-kitab hadis. Sebab kan macam saya kata kitab-kitab hadis ni cerita pasal nama dan sifat Allah Ta'ala. Jadi kan bertentangan dengan formula yang dibina. Kebanyakan macam tu lah. Tapi kita kata mereka adalah ulama' dan ada sumbangan kan. Jadi kita menghormatilah sumbangan mereka. Tetapi ada kesalahan dan juga kesilapan, kita betulkan lah. Sebab kita dalam Islam kata tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Macam saya kata akidah Asy'ariyah natijah dia kurang keberkesanan.
Bagi saya lah, saya nampak, sebab saya tak puas hati belajar tu, tak faham. Dan selalu orang ajar pun orang tak minat kan. Dia tak faham 20 sifat mustahil, 20 sifat wajib, 20 sifat sebagainya, satu sifat harus. Sebab antara konsep dia dah salah mula-mula. Dia mendahulukan akal berbanding wahyu. Kalau ada wahyu yang lain, dia akan buat satu kaedah untuk menafikan akal tu. So hilang pula. Sebab tu bila dia baca Quran, tuan-tuan, Al-Quran tu cuma tinggal kata-kata je lah, tinggal secara zahir je lah. Sebab sifat-sifat dia orang nafikan. Allah cerita dalam Quran, Allah turun ke langit dunia kan. Kemudian Allah surah Saf, Allah malaikat bersusun menyambut Allah SWT. So bila dia baca tu, dia macam mana nak beriman? Sebab dia memang tak percaya pada nama dan sifat Allah SWT. Dan dia menolak hadis ahad. Sebab dalam akidah tuan-tuan tentang azab kubur tu sebenarnya hadis ahad. Tuan-tuan belajar hadis kan, hadis ada mutawatir, maksudnya sahabat-sahabat yang tahu kisah tu banyak. Hadis ahad ni seorang je tahu, maksudnya Nabi cerita dengan dia. Jadi mereka kata perkara-perkara akidah kita tak boleh bersandarkan hadis yang macam tu, mesti hadis yang walaupun dia sahih tapi dia kena ramai. Jadi saya kata tuan-tuan, Nabi dan Rasul diturunkan berapa orang? Satu Nabi untuk satu kaum. Tapi itu dah ahad lah. Satu Nabi, satu umat, satu Nabi je Allah bagi. Jadi macam mana? Kan? Kita kena menerima hadis satu walaupun dia sahih. Sebab kata walaupun hadis sahih tapi sebabkan seorang yang cerita, kita tak boleh percaya. Sebab ni melibatkan akidah. Akidah ni benda yang betul-betul yakin. Tapi kalau tuan buka hadis, sebab tu ada orang hari ni dia tak percaya azab kubur. Sebab hadis azab kubur ni, benda tu ada hadis ahad. Seorang je. Dia Nabi cerita dengan sahabat, tapi sahabat tu satu je bawa. Tapi saya tak ingatlah siapa yang sahabat tu. Tapi hadis tu bersifat ahad. Mutawat macam hadis tentang mutawat tu biasa sahabat yang tahu 40 orang banyak. Hadis tu seorang. Dia kata perkara akidah tak boleh terima benda hadis ahad. Dia punya konsep lah. Memang ada kalangan orang Islam kita yang tak percaya pada azab kubur. Ada. Itu semua macam-macam kita. Tu Jakim kena kuat lah yang Jakim. Tapi orang dalam Jakim hebat, banyak kawan-kawan kita kat Jakim. Macam Ustaz Azam Masuk apa semua kan, pakar-pakar akidah kan. Tapi macam saya kata lah, diorang kat Jakim pun tak boleh nak cover kawasan lain. Sebab Jakim government, dia jabatan agama setiap negeri lain-lain. Betul tak? Macam fatwa Syiah sesat pun tak semua negeri fatwa kan. Ada negeri yang fatwa, ada negeri tak fatwa. Macam rokok juga, ada negeri yang boleh, negeri tak boleh kan. Dia tak dapat synchronize. Saya nampak macam kelemahan lah. Macam kita dekat Arab Saudi, dia ada mufti am, macam ketua mufti. So senang lah nak kontrol negeri-negeri. Macam kita setiap negeri lain-lain. Perlis lain, Selangor lain, Johor lain kan, betul tak? Tak boleh nak synchronize. Sesat tu standard lah. Maksudnya kalau kita buat salah ni sesat lah. Maksudnya tak boleh ada di jalan yang benar lah. Mengkafirkan tu itu perlu detail. Takfir, jenis-jenis kekafiran besar. Macam zaman Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar tak buat hudud pun. Ada satu zaman kemarau tu, Sayyidina Umar tak buat hudud. Dia kata sebab dia tak hudud sebab zaman tu zaman kemarau. Jadi orang culik sebab terpaksa. Tak boleh lah kata Sayyidina Umar kafir, sebab dia ada reason. Cari ni lah negara Islam tu yang IS tu, ISIS. Kan baru ni ada satu video dia share dekat WhatsApp tu kan, yang diorang Malaysia, Singapura, Indonesia, dia kata semua kerajaan kafir dan diorang baling pasport dia bakar. Yang ketua tu cakap tu Malaysia tak tu, pasport merah kan. Kata kami tak nak bersandarkan kepada negara-negara ni, lepas tu dia bakar semua pasport tu. Dia berjihad. Dia beli tiket pergi Syria, berjihad lah. Dia main dia dekat sana kan. Dan orang kafir suka, orang kafir dia guna kambing, dia jadikan orang ni sebagai kambing hitam lah. Itu yang berlaku hari ni. Walaupun dia orang sana tu IS bukan ada kekuatan ekonomi pun nak beli senjata US. Siapa yang bekal kan? Dia suka. Itu semua ada dalam sejarah lah. Ya. Tapi untuk mengkafirkan tu bukan bidang kita. Itu lebih kepada kerja ulama lah. Itu kerja jabatan agama. Ya. InsyaAllah. Dia sama. Semua Maturidian dia banyak dekat belah Eropah. Dia tak terkenal. Sebab negara-negara yang minoriti Muslim, itu banyak kepada mazhab Maturidiyah. InsyaAllah saya akan detailkan lagi lah perbezaan Syairah dengan Maturidiyah. Tapi itu lebih pada untuk orang yang mengkhususkan lah. Macam saya memang tak ambil pot lah. Sebab benda ni
natijah dia tak nampak. Kita kan lagi duduk bandar, banyak benda nak kena buat. Tak ada masalah kita nak pergi dekat akidah Syairah Maturidiyah, nak bahaskan sifat-sifat dia semua kan. Jadi macam lepat nantilah. Tak solat pun semua dah sampai level. Dia dari Quran juga. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin. Ayat Quran, dia guna ayat Quran semua. Tapi sesuai dengan nafsu dia lah. Allah Ta'ala berfirman, sembahlah Allah sampai datang kepada kamu keyakinan. So bila dah yakin, tak perlu sembah Allah. So diorang semua dah dia kata kita yang tak yakin, kita sampai ni belajar tak yakin. Diorang dah yakin. Kan? Diorang dah yakin. So bila dah yakin, tak perlu sayanglah. Tetapi kalau belajar tafsir, wa'budullah hatta yakin, sembahlah Allah sampai mati. Dah mati memang tak perlu sembah Allah lah. Sebab dah habis kredit tutup lah, akaun tutup. Dia macam tu lah. Kan dia punya dahsyat, dia punya cara faham tu kan. Itu penting belajar ilmu akidah ni lah. Tuan-tuan mungkin dah nampak. Orang mungkin hari ni tak nampak ilmu akidah. Saya zaman mufti tu selalu berdebat dengan kawan. Dia kata, kau kenapa nak saya buat ilmu akidah? Kan orang dah bincang ekonomi, dah bincang apa sistem hebat, kita bincang akidah. Sebab akidah basic. Saya kata orang hari ni lebih dahsyat daripada zaman dulu. Orang zaman dulu tuan-tuan, kalau mereka tenggelam di lautan, dia benda susah lah. Dia dah naik kapal, dia tenggelam kat laut, dia akan minta kepada Allah SWT. Tetapi orang kita hari ni, kalau tenggelam kat laut, dia akan minta apa? Ya Husin, Ya Hasan. Kan, contohnya akan minta kepada orang soleh. Dia tak kenal konsep la ilaha illallah tu, dia tak apa kuat. Contoh mudah tuan-tuan tawaf di Kaabah tu kan, ada nampak tak ada makam Ibrahim tengah-tengah tu? Nampak tak orang cium, orang peluk, sapu? Orang Arab zaman dulu jahiliah, dalam sejarah bagi tu tak pernah ada orang pergi cium peluk makam Ibrahim tu. Hari ni tuan-tuan, mana dahsyat. Nak kata orang hari ni punya itu dalam keberkatan, taksub ambil berkat tu, dalam akidah ambil berkat. Dalam akidah tak ada perincian lah. Kita macam saya kata, tak semua buat benda tu terus syirik. Dia ada mengantar kepada kesyirikan. Tabaruk. Itu dan perincian dalam Sem 5 tentang jadi nampak tak? Orang zaman dulu tak pernah pun pergi cium peluk. Zaman Rasulullah SAW, zaman Abu Lahab, Abu Jahal, tak ada pun pergi cium peluk. Diorang semua anggap tu batu biasa. Hari ni peluk, cium, yang berebut-rebut, berpimpin, lagi dahsyat. Satu batu je kan cium masa dulu kan. Hajar Aswad je. Hari ni orang buat dua. Hajar Aswad makan Ibrahim. Package ada sampai ambilkan ihram dia lap-lap pula kan. Ingat cleaner kan. Dia macam tu betul. Cium. Makan Ibrahim yang orang tak buat. Makan Ibrahim ni watakhazu min maqam Ibrahim solat, dan jadikan tempat makam Ibrahim sebagai tempat solat. So nampak makan Ibrahim, solat belakang tu. Tapi orang ni bukan solat, dia pergi berebut kat situ. So ulama kata orang hari ni lebih dahsyat daripada orang zaman dahulu. Sebab la ilaha illallah pun tak tahu. Dia masuk muzium tu pun tak apa. Dia nangis-nangis, dia berpeluk je apa-apa mana pun. Itu dalam konsep tabaruk lah. Tu ulama pun ada tu tebal juga kitab tu tentang ambil berkat. Hari ni berlaku banyak ambil berkat lah. Tuan-tuan biasa balik umrah, balik haji, orang akan salam kan. Ni siapa salam ni? Tak pernah salam kan? Ambil berkat. Tu dalam akidah juga. Tak, itu ada perincian lah. Benda ni benda detail. Ada perincian lah. Tapi tak salah pun. Cuma berkat lah. Cuma ada konsep ambil berkat. Ambil berkat ni banyak. Ada bersifat pada masa, tempat, pada benda. Macam makanan pada kurma Madinah sebab yang diberkati. Macam kita ada masak-masak, tak adalah kata makanan kita makan yang berkati. Contohnya pisang goreng kita diberkati, tak boleh lah. Kena ada dalil lah. Sebab dia kena benda yang berdalil. Air zam-zam, air sirap kita, air yang diberkati tak boleh lah. Macam air zam-zam, air yang diberkati, benda ada dalil. Macam manusia ni ada khilaf lah. Ada ulama. Sebab tu di Arab Saudi dia tak bagi salam cium tangan, melainkan untuk ibu bapa saja. Dia kata macam mazhab Syafi'i membenarkan boleh salam cium tangan untuk orang-orang soleh. Tapi definisi soleh tu macam mana? Kena kenal orang soleh kan. Jadi itu perbezaan lah. Cuma mazhab Hanbali dia kata dia lebih berhati-hati. Dia kata dia memang tak bagi langsung. Sebab dia kata kalau berlebihan orang soleh ni boleh membawa kepada kesyirikan lah. Macam yang orang sampai peluk bila imam dia meninggal, dia ambil baju simpan. Dan macam Syiah Ayatullah Khomeini kan, bila dia meninggal kan orang bawa dia punya jenazah tu kan. Tuan-tuan tahu tak orang mengambil dia punya baju tu sampai dia bogel. So mayat tu
jenazah tu bergerak, dah tak ada baju, orang tarik berkat. Berkat lah, ambil kain tu. Sebab ayatullah ni kan apa terjemahan bahasa Melayu? Ayatullah apa maksudnya? Jadi sebab putih ada sebab hitam kan. Ayatullah, ayat Allah ni terjemahan Allah. Cubalah buka dalam kamus. Ayat Allah, terjemahan Allah. Imam-imam tu terjemahan Allah SWT tu berebut ambil kain. Allah Taala kata inilah Allah nak tunjukkan keaiban. Bila meninggal habis, tak ada bogel, tak ada baju. Tapi dia sebenarnya macam kita juga ambil berkat lah. Cuma macam saya kata lah, berkat pada manusia ni berbeza. Ahlussunnah kata berkat yang sahih ni cuma pada Nabi lah. Sebab tu bila Nabi orang ambil peluh Nabi kan, orang peluk Nabi. Adapun kita punya orang soleh kita tak adalah ambil peluh guru kita. Walaupun ada juga yang saya tengok yang buat. Ada kawan saya baru ni dia dapat ijazah kurma. Tok guru dia kulum buah kurma. So bulatan lah macam ni. So transfer lah ke mula. Tahu lah dia punya faham orang kita duduk kat Ampang dan sebagainya kan. Dia kata kawan saya tu dia bangga. Dia kata saya dapat kuluman yang pertama daripada syekh dia. Jadi ada macam ni tuan-tuan, benda ni wujud. Dia bukan orang biasa orang pakai kopiah seban sebagainya kan. Dahsyat tuan-tuan. Dah macam ni tapi benda ni wujud. Boleh membawa lah. Ngomong dah kita. Benda ni permainan penasihat lah. So, orang tahu, orang takkan ambil kuluman orang biasa pergi jalan. Dia mesti nak ambil Tok Syekh. Betul tak? Tok Syekh, Elio Tok Syekh berkat kan dia biasanya tu. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok kan, lepas kelas pengajian kan ada air menira kan. Lepas cikgu ustaz dia bangun, berebut anak murid minum air tu. Ni saya tak buka lah, kalau buka berebut kan. Tak ada contoh lah kan. Tak, tuan-tuan pergi kelas-kelas yang macam tu kan. Kat YouTube. Tu ada banyak soalan. Tu ada jugalah. Tapi tu tak ada masalah. Tu ruqyah. Tak ada masalah. Tu ruqyah tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada detail lah. Ada masyayikh yang buat. Ada masyayikh yang buat air macam tu. Tapi itulah akidah juga. Ni banyak sangat kongsi. Macam kita tuan-tuan, ni bab akidah juga. Ada dalam Islam, sebab tu penting belajar akidah sebab dalam akidah sebab orang masuk syurga. Dalam Islam tuan-tuan, ada orang masuk syurga tanpa hisap. Ada orang masuk syurga tanpa hisap. Kan kita cerita pasal hari akhirat dia kan. Ada orang tu dia tak lalu hari akhirat. Tapi ada cara dia. Agama detail lah. Tapi tuan-tuan, maksudnya tu dalam akidah. Kalau tuan-tuan tahu pun, tuan-tuan akan terkejut sebab syarat dia susah. Sebab dalam agama kita kan, Nabi Muhammad ni tinggalkan hitam seperti siang, hitam seperti putih, putih seperti hitam. Maksud jelas. Dia tak ada teka-teki. Tuan-tuan, Nabi memang very transparent lah. Nabi tak ada bagi tahu satu amalan tu kau masuk syurga tak, tapi tak tahu amalan. Tak ada. Nabi beritahu. Antara orang Nabi kata akan ada umat aku. Nabi beritahu akan ada umat aku yang masuk syurga tanpa hisap, yang jumlah mereka ni 70,000 orang. Nabi sebut tu dah kota direct. Nabi takkan sikit kan. Itu apa juta. Dan Nabi tak sebut sampai itu, Nabi detailkan lagi. Tuan-tuan mesti terkejut. Antara syarat pertama mereka tidak minta diruqyah. Mereka tidak minta diruqyah. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita sakit kan, kita minta ustaz datang doakan kita, doakan ruqyahkan kita. Kan tuan-tuan biasa pergi pergi pusat-pusat Islam kan, yang doa yang minta selawat semua, syifa semua kan? Kita minta perkhidmatan ruqyah. Benda tu tak salah pun. Dalam Islam ada sahabat-sahabat yang buat, kemudian dapat upah lagi. So tak salah. Tetapi kenapa syarat 70,000 tadi tak minta diruqyahkan? Maksud tadi orang tu sakit macam mana pun dia akan minta direct dengan Allah SWT. Tak, dia minta direct Allah, dia ruqyah diri sendiri. Tak ada, kita kalau sakit, kita baca ruqyah kat ayat ni, kita buat sendiri tu kita. Kita tak perlu minta ustaz tolong doakan kat ayat ni. Kita buat sendiri lah ayat. Tak ada maksudnya orang tu tapi ruqyah ni tak salah pun. Maksudnya label ni top level punya makam lah. Level tinggi. Dia tawakal dia ni, dia tak yakin dia tinggi. Ada banyak syarat ini yang pertama lah. Terus saya kata susah kan. Dia kata nombor satu je, dia kata dia tidak minta diruqyah. Kita orang boleh baca salah ke ruqyah ni. Lepas tu bacalah syarahan dia. Tengok ulama syarah macam mana kan. Ulama kata dia tak salah minta ruqyah. Sebab ada sahabat Nabi yang minta ruqyah, bacaan 3 kurs sebagainya, tak salah. Kita buat hari ni banyak beli ayat yang dia kena ruqyah kan. Tapi label yang orang masuk syurga tanpa hisap ni nombor satu tu.
Tak minta ruqyah. Sakit macam mana pun direct Tuhan. Itu contoh tu kan. Tapi ni label hardcore ni. Kota tu pun tak ramai, 70,000. Banyak lagi lah. Kita settle nombor 1 dulu kan. Tak, memang ui, tu Pertama lah syurga paling top. dia masuk syurga tanpa hisap. Bukan, dia masuk syurga tanpa hisap. Dia tak perlu throughout kita akan cerita pasal mizan ni, cerita dalam ni lah. Pasal mizan, titan sirat, dia tak perlu. Nabi kata mereka bangkit bab pulang purnama. Dia kalau kat pada masyarakat ni, dia bab pulang purnama. Macam tuan tengok pulang purnama, ada orang macam tu, 70,000 orang ni. Tapi kita kata doa lah kepada Allah SWT supaya kota tu bertambah. Kita macam ni dalam Islam ni, Nabi dah sebut kota-kota. Tapi di sana mungkin ada penambahan. Kita berdoa lah, ada kota ekstra kan. Tapi kena ikut term dia lah. Nak minta bila kita doa tu sesuai dengan usaha yang kita buat. Nantilah InsyaAllah mau pula. InsyaAllah. Soalan, ada apa soalan lagi? Ada apa soalan lagi? Satu je lah. Tak, itu ulama satu kitab macam ni, syarah 7 syarah tu. Dan kalau kita syarah satu tak cukup, nanti kota nanti orang pegang pula kan, nanti tak sama pula. Ruqyah ni bacaan Al-Quran. Itu merawat. Itu ikhtiar merawat. Ruqyah ni membaca ayat Al-Quran. So nak bagi buku satu ke nak sambung buku dia? Kena sambung. Apa? Itu sambung. Sama apa? Sambung buku dua. InsyaAllah. InsyaAllah. Semua dah ada lah. Saya pun nak tengok jilid 2 tentang apa, sebab ini semua dah settle lah ya.